Kembali dalam cerita di sebalik berita. Kita mahu singkap kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan. Dan sejak kebelakangan ini, kita tak boleh lari daripada pelbagai berita yang berkaitan dengan politik ataupun pilihan raya. Dalam bahagian pertama tadi, kita lintas langsung bersama Syahir Rizal untuk membincangkan berkenaan dengan dinamika politik di Sabah menjelang PRN yang akan berlangsung pada hujung bulan ini. Dan saya mahu sekarang ini bersama dengan rakan setugas di Bukit Kewangan, bukan di Sabah, kat sini saja, Ridauddin Daud, yang ada membuat liputan sidang media oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tadi berkenaan dengan Parti Pejuang. Kita sudah tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang dikongsikan berkenaan dengan penubuhan Parti Pejuang ini, termasuk dalam bulletin-bulletin kita hari ini sendiri. Selaku seorang wartawan yang pergi membuat liputan tadi, bagaimana sidang media itu berlangsung? Adakah Din lihat ianya mendapat sambutan ataupun sokongan atau bagaimana? Okey, baik. Biasanya kalau kita politik ni, cerita tak cukup. 15 minit tak cukup, setengah jam tak cukup. Memang kita kena duduk kedai kopi, kita kena sembang panjang. Tapi saya cuba ringkaskan. Nampaknya dalam sidang media tadi, kami media sebenarnya boleh dikatakan agak, bukanlah terkejut, tapi macam agak teruja sebab biasanya Tun Dr. Mahathir daripada dulu kalau ada sidang media 20 minit ke 30 minit mungkin. Dan kalau soalan pun akan dipotong. Mungkin 3 atau 4 soalan akan terus dipotong. Tapi hari ini Panjang. Boleh dikatakan panjang. Boleh dikatakan sidang media sahaja yang saya sempat lihat lebih kurang, saya rasa 40 minit tak lari. Mungkin lebih 40 minit. Lepas tu bila kita bertanya soalan pun saya rasa mungkin dalam 10 ke 11 soalan. Dan ada seorang wartawan bertanya sampai 3-4 soalan. Dia seorang tanpa berhenti. Dan tu layan dengan baik. Semua pun layan dengan baik. Jadi sebenarnya agak, mungkin sekarang dah ada masa. Mungkin dulu sebagai Perdana Menteri mungkin sibuk. Nak pergi sana, nak pergi sini. So sekarang mungkin ada lebih banyak masa terluang. Jadi nampak macam tu agak bertenang. Dan menjawab semua soalan yang kami tanya langsung. Tadi satu yang mengelak itu memang sifat Tun dari dulu, apa saja kita tanya beliau akan jawab. Dan nampak sebenarnya ia juga mencerminkan bahawa keyakinan Tun kepada pejuang sebenarnya. Kita lihat wajah-wajah biasa yang berada di sisi Tun, Datuk Seri Mukris dan sebagainya. Ada sebarang wajah yang mungkin wartawan seperti Din tengok terkejut ada menghadiri sidang media tu? Ada seorang yang kami tidak begitu kenal, tapi selain itu memang muka sama. Dan inilah memang antara yang daripada awal yang bersama-sama dengan Tun, daripada bangun jatuh kepada bangun semula bentuk pejuang. Jadi ini adalah muka-muka yang sama. 5 orang ini muka yang sama. Ya betul, Datuk Seri Mukris, betul Dr. Mazli Malik. Muka-muka yang sama. Tapi nampaknya memang kita nampak sebenarnya boleh dikatakan mungkin ini sebenarnya mencerminkan hala tuju mereka. Maksudnya tiada orang lain. Jadi itulah 5 orang atau 4 orang tu yang memang akan menentukan hala tuju pejuang selepas ini. Tapi seorang tiada yang daripada dulu agak mengundang sedikit pertanyaan, iaitu Syed Saddiq yang sebelum ini lantang menyokong Tun. Kita akan pergi ke itu sebentar saja lagi, tapi sebelum itu kita ada sedikit klip audio yang Din mahu kongsikan. Ini bercakap tentang apa? Ini boleh dikatakan plan pejuang untuk PRU15. Mereka menyasarkan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 36 kursi parlimen. Bukanlah untuk membentuk kerajaan, pada kata Dr. Mahathir, bukan untuk membentuk kerajaan, tapi menentukan siapa yang boleh membentuk kerajaan. Jadi, mari kita dengar apa yang Tun Dr. Mahathir cakap sebentar tadi. We can get just 30 seats. I think we would be in a position to join either party. But if you want to join, we must insist on certain conditions. If they accept our condition, then we will join. We already have at least about 18 members of parliament, basically in Sabah and Sarawak, not of our party, not of Pejuang, but friendly towards us and believing in the same principle. So we will work with them, and we hope that in the peninsula also there will be enough people to support us, so that we can win. Perhaps 30 seats will be enough for us. Jadi adakah bermakna strategi pejuang ini seolah-olah untuk menjadi kingmaker, sama seperti strategi PAS sebelum ini? Mereka tidak mempunyai sistem yang begitu besar untuk mengambil alih kerajaan ataupun menang pilihan raya ataupun menang kerusi sekalipun yang begitu banyak. Jadi mereka hanya mensasarkan untuk menjadi kingmaker. Kalau mengikut kepada apa yang Tun kata, ya. Sebab mengikutkan beliau tidaklah mahu mengambil kerajaan secara total, tapi menjadi penentu kepada kerajaan, untuk pembentukan kepada kerajaan. Jadi bila beliau berkata begitu, jadi kita boleh rumuskan bahawa itu adalah kingmaker. Dan beliau juga katakan bahawa ada 18 sokongan, 18 ahli parlimen dan kemungkinan lepas ini akan bertambah. Jadi berdasarkan apa yang Tun cakap, memang kita boleh ramalkan yang jika betul apa yang Tun plan dan Tun harapkan, itu yang paling penting, Tun harapkan itu berjaya,
Jadi saya rasa mungkin pejuang akan menjadi kingmaker dan jika dapat 36 kerusi, mereka boleh pilih. Jadi, tapi ini sedikit An Mahathir like kerana dia tidak mahu cuba mengubah kerajaan. Ya, betul. Mengapa agaknya? Ada diterangkan tadi? Tidak, tapi saya fikir mungkin kerana ini parti baru dan sokongan tu kalau melihat pada sokongan pada Dun Slim, Terakhir Dun Slim baru-baru ini juga tidak, kalau saya jadi beliau pun mungkin saya tidak akan meletakkan sasaran yang begitu tinggi kerana satu baru dan masih lagi belum didaftar secara rasmi, jadi mungkin kita tak tahu apa nasib pada PRU15. Yang paling penting kekuatan itu pun sebenarnya belum dapat digambling sepenuhnya. Bersatu pun dikatakan mungkin ramai yang akan keluar, tapi masih lagi belum kita nampak betul-betul perkara ini pasti. Itu dakwaan Tun Mahathir. Ya, itu dakwaan betul. Tun Mahathir walaupun kita tak nampak lagi tanda-tanda akan terjadi ataupun terrealisasi dakwaan itu. Betul, Sebelum betul. kita pergi ke klip audio yang seterusnya, Din, satu soalan terakhir berkenaan dengan itu. Tun ada sebut tadi kalau ada sesiapa ataupun ahli parlimen ataupun gabungan yang mahu menyertai satu gabungan dalam pejuang, mereka perlu patuh syarat kita. Kalau mereka tak patuh syarat, kita takkan Ya, betul. sertai. Syarat itu apa? Syarat paling utama bebas rasuah. Itu yang Tun cakap, bebas rasuah. Jika bebas rasuah, mereka akan cek daripada segala genap dan memang antara syarat utama adalah bebas rasuah dan tidak mengamalkan langsung politik wang. Bersih. Itulah antara yang Tun tekankan. Berulang-ulang kali juga beliau tekankan kalau nak masuk kena bersih, bebas rasuah. Itu pendiriannya daripada pendirian dahulu. beliau, Itu adalah salah satu memang trait yang kita lihat pada Tun Mahathir. Dan kita balik pada apa yang kita sembang tadi. Ya. Satu sosok utama yang sering taat setia dengan Tun Dr. Mahathir Ya, sebelum ini, betul. iaitu bekas Menteri Belia dan Sukan, ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq, tidak ada. Dan ia mengundang sedikit kontroversi apabila mengatakan, sebab Tun pun sebelum ni ada pada majlis ini seolah-olah menemplak Syed Saddiq mengatakan bahawa parti orang muda yang mahu ditubuhkan oleh Syed Saddiq itu tidak akan berjaya, betul? Tidak percaya, betul. Ya, betul, memang soalan ini ditanyakan dan kita pun sebenarnya kita hanya meminta komen. Dan sebenarnya tak sangka pun sebenarnya Tun akan bercakap sebegitu. Tun memang mengatakan bahawa sukar untuk berjaya. It is difficult for him to succeed. Sebab apa? Sebab kalau dalam konstituensi, dalam sebuah kawasan, kalau nak menang kena ada golongan orang tua, old man and young man. Itu menurut Tun Mahathir. Maknanya kalau hanya berpaksi kepada satu golongan, agak sukar untuk menang. Sebab mana-mana tempat pun kalau kita lihat mana-mana parlimen atau mana-mana DUN, bukannya orang muda sentiasa. Memang orang muda mungkin jumlahnya lebih ramai di Malaysia, mungkin lebih 50%. Tapi nak tak nak, kalau nak menang menurut DUN, kena ada gabungan antara orang lama dan juga orang baru. Okey. Dan ini respons Syed Saddiq. Kita ada klip audio kan? Boleh kita mainkan? In any constituency, there will be old people, there will be young people. We are going to appeal to young people as well. But of course, if he appeals only to young people, it's difficult for him to succeed. But I think we are a free country. He wants to do things on his own. He used to be a very strong supporter of Pakatan Harapan, but now he feels that he needs to break away from us. Okey, maafkan saya, itu bukan respons Syed Saddiq. Saya anggap itu, saya ingat itu adalah klip audio yang mahu kita mainkan. Itu apa yang Tun cakap berkenaan dengan apa yang Ridauddin sebut tadi berkenaan dengan parti orang muda yang mahu Syed Saddiq tubuhkan. Tetapi ini ada satu respons Syed Saddiq yang betul. dikirimkan menerusi Twitter. Ya, sebentar tadi Syed Saddiq mungkin melihat kepada mungkin laporan dari kita juga soal sebab Sarawak ini antara yang terawal mengeluarkan kenyataan itu. Saya bacakan sedikit. Syed Saddiq melalui ucapan di Twitternya, beliau mengatakan, terima kasih Tun, kami terima kritikan dengan hati terbuka. This is a party led by youths for all Malaysians. Majoriti yang akan memimpin adalah golongan teknokrat, profesional, usahawan, petani moden, civil society leaders dan lain-lain. We may be young but we love Malaysia. So ini adalah respons daripada Syed Saddiq dan saya percaya memang menjurus terus kepada apa yang Tun cakap. Semua orang bebas bersuara dan mempunyai pendapat. Ya, Tetapi betul. berdasarkan apa yang dikongsikan secara tersurat ataupun tersirat dalam sidang media oleh Tun Mahathir sebentar tadi, adakah Tun menunjukkan keterbukaan untuk bekerjasama dengan parti baru Syed Saddiq ini? Nampak gaya mungkin ya atau mungkin tidak, sebab dalam kenyataan media, dalam kenyataan Tun juga ada mengatakan bahawa kita masih lagi mempunyai hubungan baik dengan beliau. Jadi saya tak rasa benda ini adalah perkara yang pelik kalau tiba-tiba kita lihat Syed Saddiq dengan Tun kembali bekerjasama. Mungkin ada pejuang, mungkin ada untuk, sebab pejuang pun masih lagi kita belum nampak di bidang hala tuju, masih lagi belum nampak macam mana pejuang ini menarik golongan muda. Mungkinkah juga Syed Saddiq menyertai mereka, kita tak tahu.
Tapi berdasarkan kepada apa yang saya lihat daripada mimik muka Tun dan apabila ditanya soalan tidak langsung nampak yang bahawa beliau tidak selesa. Dan beliau juga berkata bahawa hubungan dengan Syed Saddiq masih lagi baik. Cuma mungkin sekarang Syed Saddiq mungkin ingin membawa haluan sendiri, jadi dia minta untuk break away sekejap daripada PH dan juga daripada Tun. Jadi saya rasa kemungkinan itu mungkin ada, tapi macam mana pun dalam politik biasalah. Dia boleh berubah sekelip mata. Tidak ada betul. kawan atau musuh yang tetap, hanya betul. kepentingan yang tetap. Sekurang-kurangnya parti orang muda Syed Saddiq yang mahu Syed Saddiq tubuhkan ataupun merancang untuk tubuhkan adalah satu benda yang agak baru dalam arena politik negara, tetapi satu benda yang mungkin tidak berubah adalah konsep pejuang juga disasarkan untuk menjadi parti orang Melayu. Adakah konsep parti berdasarkan pengalaman Ridauddin membuat liputan politik sejak beberapa tahun lepas, pemerhatian Din sendiri berkenaan dengan parti yang berasaskan kaum ini, adakah ia masih lagi mempunyai tempat dalam politik moden? Kalau dulu mungkin ada sedikit, ada kata tak, ada kata tidak, ada kata ya. Bila melihat kepada Pakatan Harapan macam mana mereka boleh mengambil kerajaan dengan percampuran parti, percampuran kaum. Dan masa itu mungkin kita boleh lihat, ya, kalau kita sepatutnya memang perlu ada yang berbagai kaum. Tapi kebelakangan ini nampaknya parti berasaskan kaum nampak mula mendapat tempat dan mula menjadi kuat. Seperti kita nak Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Jadi saya fikir dia sebenarnya di Malaysia ni kita tak boleh jangka apa-apa sebab landscape politik ni sentiasa berubah. Tahun ini bukan kita tahun, hari ini lain, esok mungkin lain. Jadi dari situ saya fikir mungkin satu masa berasaskan kaum adalah bagus dan kadang-kadang satu masa tidak lagi betul sesuai. Tapi apa pun tak kisahlah macam mana pun bila dirangkum dengan semua, yang penting letaklah Malaysia itu di atas. Malaysia dan rakyat itu di atas. Tak kisahlah kaum ke apa, janji Malaysia dan rakyat terbela, kebajikan semua terjaga. Saya rasa itu dah cukup baik untuk semua parti politik. Kita tunggu dan lihat. Ya, kita juga tak patut menghakimi sesiapa yang mengundi berasaskan sama ada kaum ataupun isu ataupun tempat dan sebagainya, kerana itu adalah hak demokratik kita untuk mengundi untuk sesiapa saja berdasarkan apa saja landasan yang kita fikir sesuai, asalkan kita tidak melanggar undang-undang dan kita meletakkan Malaysia sebagai yang pertama. Kita tunggu dan lihat. Banyak benda yang tak tentu lagi dalam arena politik ini bergerak ke hadapan menuju ke PRU15, bila-bila saja boleh dilangsungkan atau bila. Kita tak mahu spekulasi, tetapi apa yang pasti adalah Esra ini akan sentiasa berada di sana membawakan kepada anda perkembangan terkini baik politik, ekonomi ataupun sosial. Kami cuba ataupun kami sentiasa cuba untuk menjadi yang pertama untuk bawakan kepada anda. Terus setia dengan kami dan itu sahaja untuk cerita. Terima kasih Din, terima kasih kepada anda yang menonton. Assalamualaikum, salam hormat, kita jumpa lagi.